Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karimi wa ahlihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Menghormati pengurusi masjid dan ahli jawatan puasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan hadirin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimah alhamdulillah, kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama menunaikan kefarduan yang telah difardukan ke atas kita, yaitu solat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita isi dengan sedikit kuliah ilmu, sedikit tazkirah, peringatan, dan mudah-mudahan ianya memberikan kita manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Nastikah Hadis Rasulullah SAW, masih lagi dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, yang ketiga dan juga yang keempat kita telah pun baca pada kuliah yang lalu. Kita nak tengok dia punya huraian daripada kitab ini. Hadis-hadis ini meskipun berlainan sedikit di antara satu dengan yang lain tentang lafaznya, tetapi sama sahaja maksudnya, iaitu menyuruh tiap-tiap orang memikirkan segala kejadian dalam alam yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dan pelbagai jenis nikmat yang telah dikurniakan. Serentak dengan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam melarang keras daripada memikirkan tentang zat Allah, kerana yang demikian bukan sahaja tidak dapat dicapai oleh akal fikiran, bahkan ia akan menjerumuskan orang yang melakukannya dalam kesesatan. Demikianlah maksud hadis-hadis tersebut. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat yang kita baca pada kuliah yang lalu, iaitu Nabi SAW
menyuruh kita supaya tafakkaru, berfikir. Supaya kita ini memikirkan tentang apa yang telah dikurniakan oleh Allah, tetapi jangan kita memikirkan tentang zat Allah. Itu perintah daripada baginda Nabi. Kita fikirkan tentang apa nikmat kurniaan yang Allah beri kepada kita, kemudian kenapa, tetapi jangan kita memikirkan tentang bagaimana rupa Allah itu, bagaimana bentuknya, adakah sama dengan makhluk, Allah tu tinggal di mana. Itu tak perlu kita fikir. Dia cukup sekadar kita memikirkan tentang kebesaran dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Soal ini jelas sekali kerana zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, tidak dapat diketahui hakikatnya oleh akal yang memang terhad kawasannya dan terbatas kemampuannya. Oleh itu, hal ini tidak menjadi masalah dan tidak patut dijadikan satu perkara yang dimuskilkan. Tentang zat Allah ni tuan-tuan, jangan kita bertikaikan. Jangan ada sebarang pemikiran yang menjerumus ke arah kita memikirkan tentang zat Allah. Kerana saya dah bagi tahu pada kuliah yang lalu, iaitu akal fikiran kita ini ada batasnya. Kita tak boleh memikirkan benda yang lebih daripada akal kita. Contoh dalam parit kat depan tu pun dah nak banjir dah. Parit tu dia ada dia punya had dia. Kalau air melebihi daripada paras parit itu, maka dia akan jadi banjir. Begitu juga dengan akal kita. Kalau kita melebihi daripada akal, daripada kawasan, daripada dia punya sempadan dia, maka dia akan habis. Kita yang akan habislah, kita yang rosak. Kita yang rosak. Kerana soal kita tidak mengetahui hakikat sesuatu tidak menjadi hal, asalkan kita dapat mengetahui sifat-sifatnya dan faedah-faedahnya yang didapati daripadanya sesuai dengan keperluan kita. Contoh yang diberikan dalam kitab ini adalah tenaga elektrik. Dibagikan contoh dalam ni tenaga elektrik, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak tenaga elektrik tu? Elektrik tu nampak tak? Arus elektrik yang sampai kat rumah kita tu, nampak tak? Tak nampak. Yang kita nampak apa dia? Wire dia. Wire dia, switchnya, itu kita nampak. Tapi arus elektrik tu kita nampak tak? Tak nampak. Tahu-tahu kita petik je switch, hidup. Nampak? Itulah yang dicontohkan kepada kita. Jangan kita fikirkan tentang zat Allah. Yang kita tahu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita dapat. Tuan-tuan, kita kalau fikir sekarang ni lah, saya tak nak buat contoh yang lama-lama. Bagi contoh juga, kalau kita ni sekarang ni kita main apa, telefon, main WhatsApp kan, main WhatsApp, main apa lagi dah, mesej, telefon kan. Tuan-tuan telefon, WhatsApp kawan, tuan-tuan nampak tak WhatsApp tu jalan keluar dekat langit tu, sampai nak bagi kat mak kat kampung, nak bagi WhatsApp apa, nak bagi WhatsApp kat mak kan. Tahu-tahu je tekan kat sini, kat sana dapat. Dari mana? Nampak tak? Itu contoh juga. Dari mana tulisan tu? Daripada kita kat sini tekan, tiba-tiba orang kat sana boleh dapat apa yang kita type. Nampak? Kita nak buka kita punya fikiran kita nak buka kita punya minda kita supaya kita berfikir. Allah dah bagikan kita nikmat yang banyak, tetapi jangan kita memikirkan bagaimana bentuk rupa Allah itu, zat Allah itu, tak boleh. Pelik tuan-tuan kalau semua orang yang hantar WhatsApp ni boleh keluar dari telefon, tulisan dia boleh keluar dari telefon. Penuh kita punya langit kita dengan tulisan je. Kan? Orang nampak tulisan, oh boleh baca lagi.
Itu imam hantar tu. Nampak. Contoh. Kan? Nampak tak boleh nampak? Dan kita boleh fikir tak macam mana benda tu boleh sampai. Kita pun tak boleh fikir. Maka bagaimana seseorang hendak mengetahui hakikat zat Allah yang maha tinggi dan yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, sedangkan banyak di antara benda-benda yang diciptakannya yang ada di sekeliling kita tidak juga diketahui hakikatnya oleh akal kita. Sekiranya seseorang itu cuba memikirkan tentang hakikat zat Allah yang tidak ada taranya itu, sudah tentu fikirannya memberi satu gambaran yang tidak benar dan tidak tepat dengan hakikatnya yang sebenar. Kalau kita ni memikirkan tentang zat Allah ni, nescaya tuan-tuan dan puan-puan kita tak akan dapat memikirkan bagaimanakah zat Allah itu. Tak mungkin. Tak mungkin sama sekali. Dan kalau kita memikirkan juga, berkemungkinan gambaran kita itu akan jadi salah. Contoh, diberitahu kepada kita tentang syaitan, tentang iblis. Kan? Pernah nampak tak iblis? Syaitan tu pernah nampak tak? Kita pernah nampak tak? Tak pernah nampak. Tapi dari mana datangnya? Orang kata ada tanduk, ada ekor. Dari mana datang gambaran tersebut? Kan ilusi. Ke ada disebutkan bagaimana rupa syaitan itu, rupa iblis itu? Tapi bagaimana orang boleh menggambarkan syaitan itu rupanya macam tu? Tentang Dajjal, orang kata, Ustaz, betul ke Dajjal tu mata dia satu? Dah orang lukis pula gambar mata satu Dajjal. Kan? Gambaran-gambaran itu, tuan-tuan, kadang-kadang dia ni boleh jadi tepat dan kadang-kadang dia tak jadi tepat, dia jadi benda yang salah. Tetapi kalau kita lukis benda tu tak jadi masalah. Yang tak bolehnya adalah kita memikirkan zat Allah dan kita cuba menggambarkan dan kita cuba lukis pula. Ini macam ni rupa Allah agaknya. Tak boleh lah. Nampak? Dia akan merosakkan kita punya akidah kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok dalam filem-filem, dalam cerita-cerita, katakan walaupun yang dilakonkan itu adalah watak Nabi kita Muhammad, watak Nabi tu, tetapi dalam filem tu, dalam gambar, dalam drama ke dalam filem tu, dia tak bukan orang yang berlakon jadi Nabi tu, tak. Dia cuma buatkan macam cahaya gitu je kan. Dia tak adalah gambarkan orang yang berlakon jadi watak Nabi Muhammad. Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita pun tak hidup pada zaman Nabi. Tetapi Nabi itu, tentang Nabi itu, bagaimana rambut Nabi dan sebagainya itu, ada diterangkan dalam Al-Quran, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada diterangkan tentang Nabi. Yang tak bolehnya, yang tak diterangkan, yang kita tak boleh memikirkan adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada itu akal dapat memberi keyakinan tentang wujudnya Allah Ta'ala dan tentang sebahagian dari sifat-sifat kesempurnaannya apabila dibuktikan oleh dalil-dalil akal yang jelas nyata, manakala sebahagian lagi dari sifat-sifat kesempurnaannya tak dapat diterima dari Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Baik, kita tengok dalil nakli yang membuktikan kewujudan Allah. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan wujudnya Allah Ta'ala dan ketinggian martabat wujudnya ialah bahawa segala yang ada ini selain dari Allah adalah wujudnya baharu, dari tiada kepada ada. Tuan-tuan, dia kalau kita belajar bab tauhid ni, dia aneh sikit tau.
Tuan-tuan jangan nana apa ustaz cakap ni belit-belit ni tak faham. Dia buat bab tauhid ni kita kena dengar betul-betul. Sebab bab tauhid ni sebab kita nak membuktikan tentang wujudnya Allah Ta'ala itu. Baik. Jadinya dalam keterangan ini bermaksud dia terbahagi kepada dua martabat. Yang pertama, sesuatu yang wujudnya wajib ada, iaitu wajibul wujud. Yang ini wujudnya itu memang hakikat zatnya, bukan disebabkan yang lain. Maksudnya dekat sini, wajibul wujud ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ini memang wajib ada, memang sedia ada. Allah Ta'ala ini bukan diciptakan, bukan diperanakkan, tetapi sifatnya adalah memang wajibul wujud, memang dia ada. Dan juga yang keduanya adalah sesuatu yang wujudnya mungkin ada, dinamakan sebagai mungkinul wujud. Yang ini yang wujudnya berpunca dari yang lain, sedang hakikatnya mungkin ada dan mungkin tiada. Maksudnya kat sini, wajibul wujud ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinul wujud adalah benda makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah takkan jadi mungkinul wujud kerana Allah tidak diciptakan. Maka Allah dia akan jadi wajibul wujud. Mungkinul wujud adalah benda makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia jadi mungkinul wujud. Mungkin dia ada, mungkin benda itu tak ada. Mungkin makhluk itu ada, mungkin makhluk itu tak ada. Nampak? Pening tuan-tuan. Apabila telah sabit bahawa wujud martabat yang kedua ini baharu, dari tiada kepada ada, dan wujudnya itu disebabkan oleh yang lain, maka sudah tentu ada penciptanya yang maha tinggi martabat wujudnya, iaitu zat yang wajibul wujud. Contohnya alam kita ini adalah mungkinul wujud, kerana alam kita ini ada yang menciptakan. Jadi alam kita ini sifatnya ialah baharu. Dia kalau tuan-tuan perempuan ni diam je, risau tak faham ni. Dia pusing-pusing ni. Ustaz ni malam ni cakap pasal pusing-pusing pula kan. Risau betul. Kan dia diam je. Masalah juga ni kan. Faham ke tak faham ni? Cikgu faham? InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh jadi faham, dia tak faham ke. Sikit-sikit lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah wajibul wujud, dan juga mungkinul wujud adalah makhluk yang diciptakan. Baik. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada yang menciptakan itu, maka benda yang diciptakan itu, makhluk yang diciptakan itu, maka dia berhajat kepada wajibul wujud. Contoh kereta. Kereta, siapa ciptakan kereta? Manusia. Jadi bila kereta tu rosak, kita pergi workshop betulkan. Yang betulkan siapa? Manusia juga. Kan? Dia yang buatkan kereta, dia yang menciptakan kereta, kereta tu rosak, dia juga yang betulkan. Betul. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, dan manusia itu akan balik semula kepada memerlukan kepada Allah. Nampak? Sebab itu benda yang dicipta akan berhajat dan memerlukan kepada yang penciptanya. Kita manusia, Allah ciptakan kita, dan kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Nampak? Dari sudut rezekinya, kan? Semuanya kita berhajat kepada Allah. Itu senang fahamlah tuan-tuan. Kalau tak faham juga tak tahulah. Kita ambil kesimpulan bahawa
Yang mencipta, ada yang pencipta dan ada benda yang dicipta. Ada pencipta dan ada makhluk yang dicipta. Dan benda ataupun makhluk yang dicipta itu memerlukan berhajat kepada yang pencipta dia. Motor rosak, Motor rosak. kedai Ahong. Kedai Ahong tu manusia juga betul. Ahong yang pandai kelang motor kan. Baik. Dengan yang demikian, sudah tentu punca bagi menerbitkan sebarang kesan dan mengadakan segala yang ada hanyalah zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud. Apabila kita memahami akan hakikat wajibul wujud, maka sudah tentu kita dapat meyakini bahawa wujudnya itu adalah wujud hakiki, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan, serta tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah itu wajibul wujud, memang sedia ada, maka Allah tak ada permulaan, Allah tak ada pun akhirannya. Kita manusia ada permulaan dan kita manusia juga ada akhirnya. Benda pun sama. Kan? Benda yang diciptakan tu ada permulaan dia, sampai masa dia rosak maka berakhirlah dia. Nampak? Tak sama, tak serupa dengan wajibul wujud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada permulaan, tiada akhirat. Tetapi semua yang diciptakan oleh Allah, dia mesti ada permulaan dan dia mesti ada akhir. Dia ada pertemuan dan dia akan ada perpisahan. Lama ayat kan. Setiap yang bertemu pasti berpisah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Betul? Power kan? Ayat power tu. Jadi tuan-tuan, sifat itu ataupun perkara itu tidak berlaku pada wajibul wujud Allah SWT. Itu kita sedia maklum. Baik. Kemudian yang keduanya, dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dengar saya kata ini ayat ni memang macam ayat dia sedap lah kita dengar. Antara dalil-dalil akal yang membuktikan sebahagian dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ialah, di dalam ni dia bagi contoh ni. Apabila kita melihat sebuah lukisan yang menarik perhatian, kita nampak ada lukisan dan lukisan itu berjaya menarik perhatian kita. Sudah tentu kita faham dan percaya bahawa lukisan itu ada pelukisnya. Lukisan mesti ada orang yang melukis. Takkanlah lukisan itu dilukis sendiri. Kemudian kita yakin bahawa pelukisnya itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang peraturan dan kaedah-kaedah melukis. Lukisan ada orang yang melukis, kemudian kita tahu orang yang melukis yang begitu cantik itu, dia mesti ada dia punya teknik dia. Dia mesti ada ilmu nak melukis. Kemudian mempunyai kemahuan untuk menentukan gambaran, gaya bentuk dan kadar besar kecilnya lukisan itu, dan mempunyai daya dan kuasa membuat lukisan dan mewarnakannya mengikut corak yang dikehendaki. Nampak? Apabila ada lukisan, ada orang yang melukis, dan orang yang melukis itu ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknik, ada kaedahnya, maka dia boleh menggambarkan lukisan itu mengikut kepada gambaran dia. Warna apa yang dia nak buat, lukisan tentang apa dia nak buat. Tuan-tuan pernah tengok tak orang melukis? Pernah tengok tak lukisan yang mahal-mahal? Lukisan ni kadang-kadang kalau kita tengok, ya Allah, dia campak je warna tu, sok, habis kertas tu jadi comot, kemudian di-frame-kan, dijual 10,000. Lukisan macam ni 10,000.
Aku lukis anak ayam cantik-cantik tu tak ada orang beli. Kan? Lukisan yang dibaling macam tu, yang tak ada apa-apa makna, tak ada bentuk apa pun tuan-tuan. Di frame kan, dia letak dalam dekat pameran 10,000. Siapa nak beli? Kita ni yang tak ada ilmu, kita tengok lukisan tu, apa yang kita rasa? Macam ni 10,000, gila kan? Tetapi bagi orang yang melukis, dia tahu kenapa dia buat macam tu. Tuan-tuan tanya dia, ni awak lukis ke? Ya, saya lukis. Boleh tak awak huraikan, berikan gambaran apa maksud lukisan tersebut? Maka pelukis tadi, dia boleh menyatakan yang sebaliknya, apa yang dilukis tu. Nampak? Kita tak pandai lukis. Anak cucu suruh lukis lembu, tak jadi lembu. Suruh lukis ayam, tak jadi ayam. Kan? Atuk pandai lukis ular ni, so ular tu dia panjang gitu dah. Lembu itik tak pandai lukis. Kan? Orang yang pandai melukis, maka dia boleh menentukan lukisannya itu, dan juga dia boleh menentukan maksud sesuatu lukisan tersebut. Untuk menguatkan lagi kepercayaan dan keyakinan itu, cubalah kita perhatikan tubuh badan kita sendiri. Baik. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, maka sudah tentu Allah ada sebab kenapa Allah menciptakan makhluk. Allah turunkan ujian kepada makhluk, kepada hamba dia, mesti ada sebab kenapa Allah turunkan ujian. Semua itu di bawah kawalan dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tersirat di sebalik kejadian itu, hikmahnya itu Allah yang mengetahui. Nampak? Nampak. Nampak. Faham. Nampak lah. Okey. Baik. Kemudian contoh yang lain ialah dikatakan tubuh badan kita. Tubuh kita tersusun dari berbagai-bagai anggota dan alat perkakasan untuk mengisar, menapis, mengedar, membuang dan lain-lain lagi. Ini bahagian dalaman. Bahagian kita punya dalaman kita. Kalau luaran ni tak ceritalah. Luaran ni kita nampak kan? Dalaman itu. Ada bahagian yang Allah ciptakan, tugasnya untuk apa? Untuk membuang. Faham? Kalau orang tak ada alat untuk membuang tu, apa jadi? Nampak? Kalaulah tak ada alat dalam perut kita ni yang Allah ciptakan, tak ada benda tu, kita tak boleh buang, apa jadi? Dalam badan kita, kalau tak ada buah pinggang yang Allah ciptakan ni, apa jadi? Nampak? Baik. Itu menunjukkan bahawa semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah jadikan ini ada sebabnya. Ada tujuan ni yang kita makhluk pun kadang-kadang kita tak tahu kenapa sebabnya. Nampak? Kenapa faham? Baik. Jadi soalan kita manusia ni, jadi orang baik manusia. Betul. Kita sebagai manusia ni, mana kita tahu apa yang kita mahu terbaik? Dia maksud terbaik kat mana? Panjang soalan. Panjang tu. Soalan susah tu. Baik. Tuan-tuan, Allah ciptakan manusia ini, contohlah manusia. Allah ciptakan ini ada kebaikannya untuk kita. Jadi kita ni berfikir, sebab tu disuruh kita dalam hadis ini, kita berfikir. Baik, Allah ciptakan kita ini dengan sempurna. Dari segi luaran kita dan juga dalaman kita. Dan itu semua ada dia punya hikmah dia, ada kebaikannya yang kita manusia sendiri pun kadang-kadang tak tahu. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui tentang yang terbaik untuk kita itu? Maka sebab itu dalam hadis ini disuruh kita berfikir, kita renung balik semula, kenapa Allah ciptakan
jantung? Kenapa dalam badan kita ni ada hati? Kenapa ada paru-paru? Kenapa ada buah pinggang? Kenapa ada usus? Macam-macam lagi lah dalam perut kita ni. Dengan cara kita berfikir, maka kita tahu bahawa Allah ciptakan kita ini adalah yang terbaik. Dan cara untuk kita bersyukur atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu, maka kita taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Banyakkan membuat satu ibadah ataupun banyakkan beribadah dengan cara menyembah Allah. Tanda kita bersyukur bahawa Allah memberikan kita yang terbaik. Tapi kadang-kadang manusia tak pernah fikir tentang benda tu. Yang kita tahu cuma kita ni adalah makhluk yang terbaik. Allah ciptakan kita ni yang terbaik daripada makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita paling baik. Tetapi kita tak pernah berfikir tentang kesempurnaan, tentang kecantikan, tentang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebab tu dalam hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, baginda Nabi suruh kita berfikir. Kita ni jadi manusia, banyakkan berfikir. Memanglah kadang-kadang kita tak sempat nak memikirkan tentang kata orang tu apa, tentang penciptaan manusia dan sebagainya kan. Kita ni banyak fikir tentang masalah-masalah dunia kita ni kan. Cikgu dah pencin ni, aku pencin nak buat apa ni kan, contoh. Banyak kita fikir boleh insyaAllah. Kemudian fikir macam-macam lah. Kita ni macam-macam fikir. Kalau yang perempuan, kalau mak-mak ni fikir, hari ni aku nak masak apa kan, anak aku ni macam mana. Contoh anak duduk jauh kan, anak tengah belajar, anak aku ni hari ni peksa, boleh jawab atau boleh jawab. Benda tu yang kita memikirkan tentang kehidupan kita seharian dunia. Tetapi kita jarang ada orang yang memikirkan tentang kehebatan dan kebesaran Allah. Penciptaan alam ini, penciptaan kita ni, jarang ada orang fikir. Tak payah banyaklah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tidur, kita ada tak buat muhasabah diri? Sebelum kita tidur, melelapkan mata kita, dalam keadaan kita berbaring itu, pernah tak kita bermuhasabah diri kita? Hari ini kebaikan yang aku buat dengan kejahatan yang aku buat ni agak-agak mana banyak. Hari ini daripada aku bangun tidur sampai aku dah baring nak tidur balik ni, agak-agak apa yang aku buat lagi ni? Banyak tak perkara yang kebaikan ataupun banyak yang aku buat sia-sia? Pernah muhasabah tak? Tak pernah. Yang tahu letak kepala ke bantal, terus tidur kan, tak ada muhasabah pun. Baca doa pun tak ada agaknya. Kan? Jadi itu sebab tu tuan-tuan, kita ni manusia, kadang-kadang kita ni ada akal, tetapi kita jarang berfikir. Kita cuma memikirkan tentang hal semasa kita, tapi kita tak memikirkan tentang apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang Allah ciptakan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tak pernah fikir benda tu. Setelah memang saya tak sempat Ustaz nak fikir 24 jam ni, banyak benda saya fikir. Ni hujan ni, kebun saya naik air ni Ustaz, saya tengah fikir macam mana kebun saya ni kalau tak boleh nyawik ni macam mana nanti ni. Itu yang saya fikir. Kan? Nampak? Sebab tu tuan-tuan, ini saya tak tahulah betul tak betul lah. Orang yang banyak fikir ni, kadang-kadang dia punya rambut cepat gugur. Betul tak? Agak-agak lah. Saya pun tak pastilah betul-betul. Sebab biasanya, kalau kita pergi dekat pensyarah-pensyarah, dekat universiti, pensyarahnya banyak yang botak tengah. Tengah botak, peti ada rambut. Kenapa? Oh, ini pensyarah ni, dia banyak fikir ni. Orang kahwin ni banyak botak juga. Banyak botak juga. Tu sebab banyak ada mikir macam mana tu nak nyawik dia. Kan? Jadi tak betul lah. Tahu lah teori tu betul tak betul. Orang yang fikir banyak ni botak ke apa kan? Tak ada bukti pun. Tak ada bukti yang mengatakan orang banyak fikir ni botak, orang yang banyak fikir ni rambut dia cepat beruban. Tak ada pun. Cikgu banyak fikir tak botak pun dia. Ada rambut tu sekarang. Kan? Tengok main-main.
Baik. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ada maksud lagi? Sempat lagi. Jangan sambung sikit lagi. Baik. Kemudian tiap-tiap satu ada tugasannya yang tertentu dan ada perkaitan pula antara satu dengan yang lain. Masing-masing ada peraturannya yang tertentu dalam menjalankan dan menyempurnakan tugasan dan masing-masing pula patuh kepada peraturan yang ditentukan baginya. Jika tidak, maka tugasannya tidak akan berhasil atau tidak akan sempurna. Mula daripada kita makan, kan? Mula daripada kita suap makanan dalam mulut kita ni, maka anggota dalaman kita ini dia dah mula bekerja. Dia dah mula berfungsi antara satu sama lain. Bila kita makan masuk dalam mulut, lepas tu gimana? Kunyah. Kunyah sampai lebih tu kunyah. Lepas tu dia masuk dalam. Dia masuk dalam kita punya. Lalu dekat sini kan, lalu dekat kita punya leher kita ni kan, lalu dekat dalam kelompong apa ni kan, usus kita ni masuk dalam perut. Masuk dalam perut dia turun keluar ke? Tak. Apa yang perut buat? Proses dulu, dia pisau. Dia proses dulu, dia hancurkan makanan tu dulu. Kemudian daripada perut dia takkan terus makanan tu terkekal dalam tu. Lepas tu dia akan dia akan hantar benda tu ke anggota yang lain untuk dilepaskan. Jadi semua tu ada kaitan antara satu sama lain. Faham? Ini anak murid bagus, dia faham semua. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jadi semuanya ada peraturan-peraturan, ada peranan-peranan masing-masing. Apa yang Allah ciptakan, apa nikmat yang Allah berikan, semuanya ada sebab, ada tujuannya, ada peranan masing-masing. Dan juga dengan segala perhatian yang demikian, maka akal kita yang sihat dapat membuat kesimpulan dengan sepenuhnya, percaya dan yakin bahawa yang pertama, alam seluruhnya tetap ada yang menciptanya dan mentadbirnya. Berdasarkan kepada contoh-contoh tadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa dunia ini ada yang menciptakan, bukan orang dunia ini ada yang menciptakan dan dunia ini juga ada yang menguruskan. Siang malamnya, kan, berpusingnya, apa kata orang tu, alam ini, semuanya ada yang menjadikan dan semuanya ada yang menguruskan dunia ini dengan baik. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan kita renung bagaimana caranya Allah mentadbir, Allah menguruskan dunia kita ni sampai sekarang ni aman. Bayangkanlah kalau Allah ni tak tahu mentadbir dunia kita ni apa jadi huru hara. Jangan bunyi tak sempat ni. Panjang lagi ni bab ni. Panjang lagi, biar huraian panjang. Jadi tuan-tuan buat beberapa masa ni kuliah ni kita pening-pening sikit lah. Sebab kita nak mengenal, nak mengetahui tentang pencipta kita. Bukan nak mengetahui tentang zat dia, tetapi nak mengetahui tentang sifat-sifatnya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikongsikan pada malam ini mudah-mudahan memberikan kita sedikit ilmu dan kita dapat sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan ilmu ini memberikan manfaat kepada kita insyaAllah. Jadi sekian saja, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.